Datuk yang Ketua pendek saja. Tak lama. Kerana ni Datuk, saya perlu buat perbahasan ini. Ini perlu kerana termasuk arau lah di belakang kita tu dewan di belakang tu untuk ahli-ahli parlimen. Tapi ada satu sudut digunakan untuk merokok. Dan sebab itulah saya mencadangkan bukan sahaja kita tambah 150 ringgit sekilo, sekurang-kurangnya itu kita sampai 200 satu. Kepong, janganlah zalim sangat, kesianlah sikit. Ada satu batang untuk itu rokok putih dan kretek itu patut 25 sen lah. 19 sen tak cukup. Kerana ni yang masalah yang berhormat itu Timbalan Menteri. Walaupun kita tambahkan itu duty excise ni, yang pentingnya yang itu jumlah yang diseludup masuk ke Malaysia ni memang hebat. Tiap-tiap kali itu cukai duty duty excise ditambah, itu penyeludupan kegatan tu tambah. Memang tambah. Dan saya beritahu bahawa lebih daripada 50% rokok yang dihisap di negara ini Yang Umat boleh tulis ni Yang Umat. Memang. Nampak belakang susah sikit. Memang. Karena ada sebahagian yang perokok. You nak berucap di depan perokok tu. Ya. Saya berharaplah yang perokok tu tidak bersubahat dengan penyeludup. Minta penjelasan sikit. Bola kerai bangun ya, Mat. Minta penjelasan sikit. Saya rasa langkah Timbalan Menteri berhenti bercerut tu baguslah. Walaupun bacuk tempat pengeluaran tembakau, oleh kerana nak ganti dengan kenaf ya. Jadi tembakau pun dah mahal, dia berhentilah. Tadi Kepong ada menyebut tentang di sudut dewan ini ada tempat merokok. Ya. Saya ingat dia akan tekankan isu itu, tapi beliau pergi ke isu pokok. Tapi saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Kepong. Kita ada tempat merokok yang sudah saya rasa cantik disediakan, tetapi tidak digunakan sepenuhnya. Tapi kita ada dewan lounge kita, tempat berehat, yang terbahagi kepada dua portion. Satu tempat kita yang luas sikit ada makanan, satu sudut yang lebih kecil. Sudut yang lebih kecil ni saya lihat digunakan sebagai tempat merokok yang cukup makmur, penuh dengan asap rokok. Ianya menjejaskan suasana di kawasan lebih besar, lounge makanan, terkesan dengan asap rokok. Dan ini saya rasa tidak sihat. Maka adakah Kepong bersetuju dalam bab ini, sama ada kita buat pintu penghalang antara dua ini, ataupun kita tidak benar akan merokok terus dalam lounge? Bagaimana pandangan Kepong? Hasrat saja ni, kalau boleh kita haram semualah kalau boleh. Tapi tak boleh, kerana tabiat manusia ni tak boleh tukar dengan begitu saja. Cuba tengok Yang Berhormat Timbalan Menteri macam mana dia ubah. Itu kalau kita cakap dengan Seri Gading, dia tak mau berhenti. Begitu juga dengan itu Johor Bahru, dia tak mau berhenti. Walaupun adik dia mendesak pun tak jadi apa-apa. Dan itulah masalah kita. Tapi ada orang yang masuk ke itu celah tu, yang di mana ada itulah mana apa tu pokok tu. Ada orang yang masuk di situ. Ada juga. Tapi walau bagaimanapun kita menggalakkan mereka, jangan kita isaplah kalau boleh. Tapi tak boleh zalim sangat. Nah, di sini saya nak bagi tahu tiap 15 batang itu rokok sigaret 15 batang, tiap-tiap 15 batang kita hisap, kita punya jin tu ubah. 15 batang jin tu ubah.
Dia ubah kerana itu ke arah kanser lah tu. Jin tu berubah. Tapi cuma bayangkan berapa batang satu hari. 15 batang, jin tu bermula berubah. Degil juga. Tak tahulah siapa 15 batang rokok yang ada. 15 batang rokok. 15 batang. Tapi orang hisap curut 1 batang ya cukup. Itu memang cukup. Memang cukup. Kerana curut tu memang hebat, terutama daripada Havana, Cuba tu hebat. Memang hebat. Tapi walaupun manapun itu tabiat manusia dia susah nak ubah, dan saya menyuruhlah supaya mereka dengan beransur-ansur kita berhentikan kerana jin kita tiap-tiap hari berubah. Dan kalau kita kira barah kanser saja, bukan saja paru-paru, bahkan juga itu kanser kulit, kanser lidah, dan semualah tu. Ya, Sri Gading angguk-angguk yang buat Sri Gading. Sri Gading mengangguk ya. Dia memang macam tu Sri Gading tu. Dia buat juga. Tapi yang berhormat Kepong punya nasihat petang ni cukup baik dan Sri Gading sokong. Saya berharap bukan daripada zahir, kadang kita tiap-tiap kali sebutkan bukan daripada zahir, daripada batin jugalah tu. Zahir dan batin, bukan semasa Aidilfitri dan Aidil-Adha sajalah tu. Biasa pun macam itulah. Ya, memang tak cukup. Saya pun dah habis dah. Itu kita semua nak kembali ke kawasan kita, termasuk Mersing. Dan inilah saya berharaplah kita boleh sambil kita tambahkan cukai duty excise kita, dan kita pun kawalan ke atas penyeludup mesti dia pertingkatkan, kerana penyeludupan kegiatan tu termasuk di Johor tu memang hebat, dan saya berharaplah penyeludupan dapat diberhentikan. Sekian, terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kepon dengan pandangan-pandangan dan cadangan yang baik yang kita akan ambil maklum. Cuma satu saja saya nak sebut, satu perkara saja. Setiap kali kita menaikkan cukai rokok ini, kita memberi insentif untuk penyeludupan kerana it becomes more attractive. Jadi kita kena imbangi dengan usaha-usaha untuk memastikan kita dapat mengawal penyeludupan ini. Ya, itu saja. Jadi saya ucapkan okeylah.